Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Mesti belum mandi kan? Baru bangun, baru celik mata. Tak sempat sarapan. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita start 6.3 actually. 6.3 trigonometry. So dekat YouTube tu awak dengar suara saya, kat sini pun dengar saya juga. Minta maaf lah ya. Okay, so basically apa yang saya nak explain lebih kurang je dengan apa yang saya cerita dekat dalam YouTube unit matematik sana. So basically macam biasalah. Kalau awak tak ingat yang apa bahagian integration sini kan, tak apa sebab provided kalau awak tak ingat, provided awak pandai nak differentiate sin costan ni. So bila pandai differentiate sin costan, awak tahu integration tu reverse process, jadi awak ke belakang kan jelas balik except dekat bahagian yang ada negatif ni, barisan yang kedua. So nanti pelajar akan terconfuse integrate cos atau integrate sin yang ada negatif. Jadi kalau saya ingat differentiate cos dapat negative sign, maka integrate sin akan dapat negative cos. Saya ingat yang tu saja. Saya ingat bahagian differentiation. Saya tak ingat pun yang bahagian integrate tu. Okay, so up to you macam mana cara kamu nak ingat ataupun hafal formula ni. Okay. Okay. So kita tengok general punya formula instead of just single x macam ni. Okay, so yang lebih general punya formula di mana kita punya theta, di mana theta kita ada function yang lain ataupun tambah something ke, sepatutnya saya tulis kat sini, maybe better saya tulis ax plus b ke contohnya ataupun fx ke. Okay. So basically saya dah cerita juga bila kita integrate trigo theta, first thing first adalah integrate trigo tersebut. Trigo tu apa? Yang sin cos sec tu. And then salin theta, kemudian kita bahagi dengan differentiate theta tersebut. Dari situlah datangnya A dekat bahagian bawah. Sebagai contoh, kita ini integrate sin AX dx. Integrate sin akan dapat negative cos. Salin theta bahagi dengan differentiate theta. Basically formula ni sangatlah mudah. Okay. Tak ada benda yang menyusahkan awak pun di sini insya-Allah. Yang menyusahkan nanti masa kita ada yang kuasa 2 tu. Kita pergi jawab soalan tutorial. Basically yang senang-senang sajalah. So ini integrate cos 2x. Samalah tadi kita punya formula kan. Integrate trigo salin theta over differentiate theta tambah c. So integrate trigo, integrate cos dapat apa? Obviously yang berlawanan daripada dia lah. So kita akan dapat sin. Kemudian salin theta. Theta kita apa? Theta kita 2x. Nak buat kurungan boleh, tak buat kurungan pun tak apa. Asalkan awak faham yang 2x tu adalah theta. Bahagi dengan differentiate theta. So differentiate 2x akan dapat 2 tambah c. Selesai. Dekat sini jangan pandai-pandai nak simplify potong 2x tu dengan 2 kat bawah. Jangan. Jangan kacau theta ya. Jangan kacau theta. Ini adalah theta. Ini adalah nombor. Nombor constant biasa. So dia tak sama. Jadi bila darjat dia tak sama macam tu, kita tak boleh cancel. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya, 1D. Ini saja juga saya ambil sebab dia melibatkan dua function yang berbeza. So dekat sini awak nak asingkan dia punya integration boleh. Kalau dah terror boleh direct sahaja integrate. So macam mana rupa dia kalau saya asingkan dia? So kalau kita asingkan E for X dx minus 3 saya bawa keluar cos 3x dx. So jangan lupa dx tu mesti ada dekat belakang jika anda asingkan dia. Ini adalah pasangan. Bila ada cacing mesti ada dx. Mereka saling melengkapi. Okay, so integrate E for X salin bahagi 4 bahagi dengan differentiate kuasa. Tolak 3 constant memang macam tu saja. Integrate cos akan dapat sin salin theta bahagi dengan differentiate theta 3 tambah c. Alhamdulillah masih senang. So simplify 3 dengan 3 kat bawah tu boleh potong. Kenapa boleh potong? Sebab darjat dia sama. Okay, so ini 3 di luar adalah nombor, 3 di bawah adalah nombor juga. Jadi sebab dia dalam keluarga yang sama, so kita boleh cancel je lah. Jangan cancel dengan theta. Jangan kacau theta. Okay, so lepas tu simplify je lah jawapan dia. E for X over 4 minus sin 3X plus C. So itu untuk 1D. Kita pergi ke 1E. Ini pun sama. Awak nak apa ni nama dia? Nak asingkan dia punya integration boleh. Bila dah terror tak payah asingkan pun tak kena marah. Yang penting jawapan betul. Okay, so kita integrate cos 4x. Kalau tak asingkan macam mana pula? Integrate cos akan dapat sin salin theta over differentiate theta. Tolak. 1/2 ni constant kan? So dia letaklah kat luar. Lepas tu buat kotak untuk differentiate sin 2x. So integrate sin akan dapat negative cos. Kalau confuse awak fikir differentiate apa dapat sin?
differentiate cos dapat negative sign. So bila kita integrate sign dapat negative cos. Negatif tu dia pusing-pusing macam tu je. Salin theta 2x divided by differentiate theta which is 2 plus c. So boleh nampaklah dekat sini yang negatif ni dengan negatif highlight biru boleh combine. Lepas tu 2 dengan 2 dekat bawah denominator tu boleh combine juga. So simplify jawapan. Kalau awak tengok bawah-bawah dekat bawah dia tu 22/4 kan. Nak combine boleh, nak asing boleh, up to you. So kalau kita combine dapat macam inilah, sin 4x plus cos 2x over 4 plus c. Up to you nak bagi jawapan macam mana, yang penting betul. Okay, so kita tengok satu F di mana kalau kita tak nak asingkan integration, kita nak direct je. Sebab apa? Sebab kita terror. Okay, so integrate secant squared akan dapat tan. Dia je yang pelik, secant squared. Yang lain semua sin cos. Tiba-tiba dia secant squared kat situ. So senang nak ingatlah sepatutnya. Itu maksud saya. So theta salin sahaja divided by differentiate 4x will get 4 plus 2. Okay, so dekat sini. Integrate cos dapat positive sign. Salin theta setengah x divided by differentiate theta. Differentiate setengah x akan dapat setengah. It's okay. Nak tulis macam ni boleh ataupun nak guna tips saya tu pun boleh. Di mana kita boleh terus 1/2. Nampak tak? Saya letak 1/2 tu. And then tolak 5. Obviously constant memang akan stay dekat luar. Okay, so integrate sign akan dapat negative cos. Salin theta 3x bahagi differentiate 3x akan dapat 3. Tambah c. Saya harap saya tak laju So kemudian kita simplify yang mana jadi positif, yang mana constant boleh darab bersama-sama. Okay, so kita ada tan 4x over 4 plus 4 sin half x plus 5 cos 3x over 3 plus c. Saya zoom up, so boleh screenshot. Okay, so soalan satu ni paling senang lah untuk dicuba. Sepatutnya senang juga nak rujuk dekat formula ataupun dekat YouTube Uni Matematik tu. So memang senang. Okay, so kita pergi ke soalan 3 dulu. Saya tak pergi ke soalan 2 sebab tu dah definite integral. Saya lompat pergi soalan 3 sebab nak masuk dulu integration by sub. So dekat sini sama juga dia punya tips untuk pilih U integration by sub. Sama je, pilih yang complicated, ambil dalam dia saja. Ataupun kalau sama level, fraction tersebut, ambil yang bawah. Tapi tak semua fraction akan apply benda tu kan. Atau ingat, kalau ada kuasa yang lebih tinggi, ambil dia. Okay, so kita pergi ke 3B. So ini yang saya cakap bila kesusahan dia sama level. Okay, so cos X dengan sin X. Tolak 2 tu tak ada pun, kalau tak ada pun tak mempengaruhi, kalau ada pun tak mempengaruhi juga. So dia punya difficulty complicated dia tu sama. So kita ambil yang bawah. Okay. Dan saya nak mention akan ada pelajar yang tersalah baca sin X tolak 2 tu. Okay, so jangan tersalah baca kalau sin X tolak 2 tak sama dengan sin X tolak 2. Nampak apa yang saya cuba nak ketengahkan isu ni? Theta dan kurungan. Sebab tu kurungan tu menentukan hidup mati kita. Bila ada kurungan, X tolak 2 tu the whole thing adalah kita punya theta. Tapi kalau tak ada kurungan macam yang sebelah kiri ni, siapa theta? Hanyalah X sahaja yang theta. Tolak 2 tak termasuk pun sebagai theta. Itulah pentingnya kurungan. Okay, jangan tersalah anggap dia sebagai theta lah, the whole thing X minus 2 tu. Jika ditulis macam soalan 3B ni. Okay, padam? Okay, so kita pilih U. du dx dx. Okay, so U kita adalah sin X minus 2. So differentiate akan dapat cos X only. Sebab differentiate negatif 2 akan jadi kosong. So dx is just du over cos X. Kita substitute dalam kita punya original question. So integrate cos X bahagian atas tak kacau. Bawah jadi U and then dx will be substitute as du over cos X. So as you can see, we can cancel out cos X. So I will have integrate 1 over U du. Tiba speaking. Okay, so integrate 1 over U, kita baru belajar dekat 6.2, integrate of logarithm. Dekat bawah mesti kuasa 1, dekat atas mesti nombor 1. So kita akan terus dapat ln modulus U tambah C. So bila general macam ni, tak ada limit, mesti masukkan balik U tu menjadi benda yang kita let dalam bentuk X tersebut. Ln sin X minus 2 plus C. Okay, so that's for 3B and then 3D, dekat sini pun obviously lah nampak yang complicated adalah orang yang ada kurungan kuasa 4 tu. Tapi kita ambil dalam dia sahaja. So kita punya U adalah cos 3x minus 4 and then our du dx
cos 3x differentiate akan jadi negatif 3 sin 3x. Malas dah nak ulang balik ni macam mana boleh datang 3 dekat depan tu sebab kita differentiate theta. Ini differentiation. So reverse balik yang jangan terkompres lah. Letak kat atas ke, letak kat sebelah ke, nak darab ke, nak bahagi ke. Okay, so dx adalah du over negative 3 sin 3x. Makanya substitute balik dalam original question. Sin 3x tak kacau, darab u kuasa 4, darab dx dah jadi du over negatif 3 sin 3x. Okay, so boleh nampak sin 3x boleh cancel tapi jangan terlupa ada negatif 3 kita boleh bawa ke luar. Sebab dia duduk bawah maka dia duduk bawah lah like this. So integrate u kuasa 4 du. So dalam jalan kerja, especially dalam individual assignment, bila kita dah cancel-cancel macam ni kan, kita tahu yang tinggal tu adalah u kuasa 4 je. Jangan terus lompat pergi negatif 1/3 u kuasa 5/5. Tolong tuliskan step yang saya buat pakai highlight hijau ni. Tuliskan balik apa baki yang tinggal selepas dipotong. Kat sini ada satu markah di mana semuanya hanya huruf u sahaja. Tinggal dalam bentuk u. Ada tak ada dah nampak XX yang dipotong ke apa, tak ada. Clean. U only. Okay, and after that barulah awak teruskan dengan step integration u tersebut. Okay, so plus C. So kemudian kita masukkanlah, kita ada u kuasa 5. So cos 3x minus 4 power 5 over 15. Oops, ada negatif dekat depan kan? And then plus C. So I zoom out. So you can screenshot. Okay, so next trigo ni apa yang nak cakap apa, renyah ke? Awak tahu ke renyah tu apa? Dia senang tapi leceh. Bila dia kena buat definite integral. So dekat sini tipsnya kalkulator mesti sentiasa dalam radian. Tahu tak macam mana nak tukar mode radian dekat kalkulator tu? Siapa yang tak tahu tolong cari. Kalau tak tahu juga YouTube. Type model calculator tu, type how to change degree to radian. Calculator mesti sentiasa dalam radian. Always in radian. Sebab kita akan bekerja dengan pi. Tak pernah lagi limit integration dalam bentuk degree. Tak pernah. Mesti dia dalam pi. Okay, so kita tengok dekat soalan 2C. Kenapa saya ambil 2C ni? Sebab saya tertarik dengan dia punya theta dalam kurungan tersebut. Janganlah. Bila saya mention ni confirm akan ada yang pelajar pernah buat kan. Jangan expand dia jadi 3 cos pi over 3 tolak 3 cos 3x. 3 cos x. Jangan. Sebab apa? Sebab the whole thing dalam kurungan tu is theta. The whole thing dalam ni adalah theta. So biar je dia macam tu. Dan sebenarnya saya typo dekat limit atas ni. Limit atas ni bukan pi over 4 tau. Dia pi over 3. Tersalah cut, tersalah salin. Okay, so ini hanyalah integration biasa, cuma dia ada limit. Okay, so bila dia ada limit, 3 boleh bawa keluar. Kemudian, integrate cos akan dapat sin, tak ada negatif And then, salin theta. Salin je lah, pi over 3 tolak x. And then, bahagi, differentiate theta. Dekat sini, pi over 3 tu adalah constant. Ada x tak dekat situ? Tak ada kan? Kalau tak ada x, maksudnya dia constant. So, differentiate pi over 3 akan dapat kosong. Differentiate negatif x akan dapat negatif 1. Selesai. And then kita tuliskan limit. Jangan gatal-gatal tulis tambah C pula. Kemudian simplify and then masukkan dia punya limit. Simplify tu kita boleh, maksud saya, kita boleh combine negatif 1 ni dengan 3 yang dekat luar ni. Boleh, tak ada masalah sebab dia hanya nombor biasa. So constant kita boleh bawa pindah ke mana-mana yang kita nak. Okay, so bila kita substitute limit kita always macam biasa atas tolak bawah. Substitute yang atas dulu. And then tolak dengan substitute yang bawah. So kita akan ada negatif 3 dalam jalan kerja kita akan jadi substitute pi over 3 tolak substitute pi over 6. So nampak tak kurungan? Negatif 3 tu dia darab dengan all the substitutions. Semua, dia darab dengan semua orang. So bila kita substitute, dia akan jadi sin pi over 3 minus pi over 3 minus sin pi over 3 minus pi over 6. It's okay. Tekan je kalkulator semua benda ni. Daripada negatif 3, kurungan, tekan semua sampailah hujung kurungan tu. Siapa yang pakai kalkulator yang jenis fraction dia tak jadi dua tingkat tu, kena berhati-hati dengan kurungan. Atau tekanlah satu-satu. Contoh macam yang pertama ni dia jadi sin kosong kan. Tekanlah sin kosong berapa. Okay, pastikan kalkulator dalam unit radian. So bila kita tekan semua benda, kita akan dapat 3/2. So kalau nak make sure, type je balik soalan kita tu. Tengok jalan kerja kita sama ataupun tidak.
final answer. Final answer kita sama tak dengan apa yang kita dapat dalam kalkulator. Okay, so kita pergi ke soalan 2D. Menariknya soalan 2D ni adalah tiba-tiba dia ada dua function yang kat sini kan dia didarabkan kan. Nampak tak cos 2x? Lepas tu tiba-tiba darab dengan tan 2x. So, awak kena ingat kat sini bila ada dua function yang darab ataupun bahagi, kita kena guna method. Mesti guna method sama ada integration by sub atau integration by part yang kita akan belajar dekat 6.4 nanti minggu depan. So, tapi untuk trigo ni dia ada shortcut sikit. Kalau awak pandai nak tweak dia, saya tulis dekat sini. Info tan theta adalah sin theta over cos theta. So, nampak tak dekat sini theta ni, theta. Whatever theta yang dia ada, mesti sama bila dia jadi sin dan cos. Meaning, kalau kita ada tan 2x, sin dan cos pun theta dia adalah 2x. Saya tuliskan dekat kita punya negatif 3 cos 2x. So tengok dekat bahagian tan 2x ni, kita akan ada sin over cos kan. So theta dia 2x dekat tan ni. So sama juga dekat sin dan juga cos. Kemudian nampak kan dekat sini, yang cos 2x ni boleh potong dengan cos 2x kat bawah ni. Lah rupanya dia tanya integrate sin 2x je. Okay, so masukkan limit dia lah. Sini ada negatif pi over 2, negatif pi over 4. So negatif 3, integrate sin 2x dx. Oh ada dx kat belakang ni. Negatif pi over 2, negatif pi over 4. So kita integratekan dia, kita akan dapat, integrate sin akan dapat negatif cos. So negatif cos, salin theta 2x, divide by differentiate theta 2. Ada plasi ke? Tak ada, sebab ada limit. So negatif pi over 4, negatif pi over 2. So ingat atas tolak bawah. And bila awak nak simplify benda ni, kita boleh terus je keluarkan constant. Ingat tu, yang kita nak substitute dekat orang yang ada x je. Kalau macam ni kan, dia single dekat dalam kotak, tak ada tambah atau tolak dengan something else, kita boleh je simplify negatif 1/2 ni, bawa keluar darab dengan negatif 3. Faham ke? So dia akan jadi macam ni, negatif, bukan, positif 3/2. Kita akan ada substitute negatif pi over 4 minus substitute negatif pi over 2. Nampak Okay, so bila kita substitute benda tu, negatif pula lagi. Positif 3/2. So substitute cos, saya tulis kat sini lah. Cos 2 darab negatif pi over 4. Nampak? Kemudian tolak dengan cos 2 darab negatif pi over 2. Sebab dia single answer je kan. So saya boleh combine dalam satu kotak besar je. Bracket besar untuk substitute. So kita akan ada 3/2. So kalau awak tekan cos 2 kali negatif pi over 4 tu awak akan dapat kosong. Tolak sini negatif 1. So substitute je yang negatif theta tu dalam kalkulator awak, tak apa. Kalkulator tu akan buat semua calculation. So kita dapatlah jawapan kita 3/2 sahaja. Okay, ataupun terus je lah tekan dari awal sampai akhir macam yang saya cakap. Tak payah tekan satu-satu ni pun tak apa. So kita pergi ke soalan 2E. Yang ni menarik sebab seorang cos, seorang lagi sin. Actually benda ni boleh convert kepada double angle formula. Tapi dalam exam tak ada masa yang nak ingat double angle formula. Tak teringat pun benda ni boleh convert kepada sin 6x/2. Tak ingat kan sebab sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. So kalau theta kita adalah 3x, double dia akan jadi 6x. Nampak sin 3x cos 3x akan jadi sin 6x/2. Tapi dalam exam ada masa nak ingat benda ni. Kalau ingat alhamdulillah lah, kalau tak ingat. So sebab tu saya cakap tadi kalau kita nampak function tu darab ataupun bahagi dan tak boleh convert kepada something else, macam tan tadi boleh convert kepada sin dan cos kan. Tapi dekat sini sin dan cos tu memang dah paling basic, dah nak convert jadi apa lagi. Maka kena buat method. Method yang kita ada cuma by sub dengan by part. So dekat sini boleh je guna by sub. Awak pilihlah by sub mana-mana pun. Differentiate sin akan jadi cos. Boleh potong dengan cos sebelah tu. Differentiate cos akan jadi sin. Boleh potong dengan sin yang kat sebelah tu. So tak ada masalah pun. Nampak tak specialnya? Tiba. Okay, so contoh saya pilih U saya adalah sin 3x sebab senang nak differentiate sin adalah positif cos. Tak ada negatif pun. Kalau differentiate cos ada negatif. Nanti kalau tertinggal negatif macam mana? Okay. So du dx adalah 3 cos 3x. Jangan terconfuse dengan integration. Maka dx adalah du over 3 cos 3x. Okay. So nampak tak dekat sini? Ini adalah soalan definite integral. Ada limit. Bila kita bekerja convert kepada substitution, convert kepada u, limit pun mesti kena convert.
So carilah limit U. So when X equals 0, U adalah sin 30 macam tu. So ini adalah kosong. When X equals pi over 4, U adalah sin 3 pi over 4. So kita akan dapat dia adalah sec 3 over 2. Okay, so ini sec 3 over 2 ni kalau awak pakai kalkulator lama yang fraction dia bukan 2 tingkat tu, yang memang lama punya tu, awak akan dapat dalam desimal. Dia payah sikit lah, taklah payah, cuma sebab nanti awak kena round up kepada 4 decimal places kan, jadinya dia macam serabut sikit dalam kerja awak. Nanti awak tak akan dapat nombor yang cantik dekat pengakhiran jawapan. Awak tengok nanti kenapa lah. Kenapa saya cakap nombor yang cantik tersebut. Okay, so kita masukkan dalam original question. Saya ada integrate cos 3x tak kacau. Sin 3x dah jadi u. And then dx adalah du over 3 cos 3x. So dekat sini saya nak ingatkan semula kepada yang dah hantar draft kepada saya. Ada beberapa pembetulan yang saya mention dekat dalam diorang punya draft. Bila dekat belakang ni du, kita dah tak boleh letak limit untuk x. No, tak boleh. So kita kena letak limit untuk u, iaitu kosong dan sec 3 over 2. Sebab tu limit u tu kita cari sebaris dengan kita punya substitution. Sekali jalan kita cari. Sebab ni lah, sebab bila kita substitute balik dalam original question, dekat belakang tu dah jadi du. Mesti guna limit u. So limit u kita adalah kosong sehingga sec 3 over 2. So cos 3x boleh cancel. Jangan lupa ada 3 tu dekat situ, bawa dia keluar. So kita ada 1/3 integrate u du. Kosong hingga sec 3/2. So kita akan ada 1/3 u kuasa 2/2. Sec 3 over 2 kosong. Okay, so dekat sini dah boleh nampak kan, bila sec tu masuk dalam u, dia akan cancel dengan kuasa 2 tu. Okay, so bila kita substitute, kita akan ada 1/3 u squared over 2. So sec 3 over 2 squared per 2. Tolak substitute kosong. So kosong squared per 2. Tekan je kalkulator semua benda, awak akan dapat 1/12. So now you imagine, kalau you pakai decimal tadi dekat yang sec 3 over 2 masa kita cari u ni, awak boleh dapat ke nombor cantik 1/12 dekat sini. So that's why dari SEM 1 saya dah pesan, once awak dapat awak punya allowance, invest sikit beli kalkulator. Murah je kalkulator dekat Shopee. Okay? Okay? So itu untuk 2E. So kalau untuk 2F pula, so kita pergi dekat 2F, ini nampak macam bahagi yang saya kata kena guna method tu kan. Tapi kena berhati-hati sebab dekat sini boleh buat love. Yang dekat bahagian bawah tu dia single je kan. Kalau boleh buat love, maksudnya kita boleh pisahkan dia. So kalau pisah, dia akan jadi 2 per cos squared 2x minus 4 cos squared 2x over cos squared 2x dx. So nampak kan, yang cos squared 2x dekat bawah 2 ni kita boleh bawa naik dia atas. Jadi apa? Jadi secant squared. Yang ini yang dekat 4 ni kita boleh cancel je lah. Jangan jadi cos kuasa negatif 2 pula tak boleh macam tu. So dia akan jadi 2 secant squared 2x minus 4 dx. Integrate daripada pi over 8 until pi over 6. So integrate secant squared akan dapat tan. Ini yang pelik tadi, kalau tak hafal tak tahulah. So tan 2x over 2 minus 4x from pi over 8 to pi over 6. So kalau awak nampak, tak nampak lah. Oops, sorry. Dia macam ni. Macam tu. Sorry, gulungan saya terbingung. Okay, so kalau awak nampak dekat sini, 2 tu boleh cancel. So tinggallah tan 2x tolak 4x. And then awak substitute. And then kalau tak dapat nombor cantik macam 1/12 tu, tak apalah. Kita dah berusaha sebesar habis baik. So kita akan dapat jawapan 0.2084. Yang ni memang tak boleh nak ni lah. Cantikkan dia punya jawapan memang macam tu. Kalau awak type soalan 2F tu dekat dalam kalkulator awak, yang integrate dari pi over 8 sampai pi over 6 tu, memang akan dapat jawapan ni lah juga. Maksudnya, memang tak cantik lah dia punya jawapan. Tak boleh jadi nombor yang cantik. Okay. Yang baru pasal integrate trigo adalah yang apa yang kita nak belajar selepas ini. Ini benda baru. Masa ingat saya masa saya SPM dahulu, which is like beberapa belas tahun yang dahulu, saya ada belajar benda ni dalam matematik tambahan. Tak sure syllabus kamu masa AdMath dulu macam mana, tapi tak apa. Okay, so kita tak boleh integrate sin dan cos, especially kalau dia ada kuasa. Ini tak termasuk dengan secant squared. Secant squared tu sebab dia terhasil daripada differentiate tan. So kita just guna antiderivative je, patah balik kan. Tapi untuk sin dengan cos, special untuk diorang,
kita hanya boleh integrate dia kalau dia adalah kuasa 1. Selain daripada kuasa 1, tak boleh. Tak boleh integrate dia. Kita kena convert dia kepada something else, barulah kita boleh integrate. So, untuk tahap PDT ni, syllabus awak baru ditukar 2 hari lepas. Kan sepatutnya ada video part 3 kan? Itu untuk kuasa yang ganjil. Kuasa 3, kuasa 5, kena guna method lain. Tapi sekarang dia cuma mention kuasa 2 sahaja. Sepatutnya ni awak punya syllabus ada kuasa 2, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8. Yang penting nama dia kuasa genap. Kalau tengok video tu saya cakap dia n is even kan. Tak, awak punya syllabus sekarang kuasa 2 je. Limit kepada kuasa 2 je. Dia sikitkan lagi syllabus awak. Saya tak tahu kenapa. Makin lama makin sikit syllabus. Itu pun ada yang fail lagi. Tiba. Okay. So, dan Bebel. Daripada cos 2 theta, dia datang daripada formula ni je. Double angle formula untuk cos 2 theta. So, seperti mana yang kita tahu, cos 2 theta adalah cos squared minus sin squared. So, daripada situ, dia substitute identity. Cos squared tambah sin squared sama 1. So, kita terbitkan lagi dua formula yang di bawah tu. So, yang highlight biru sini, 2 cos squared theta minus 1, saya buat dia di bahagian sini. Saya susun. Daripada sini, kita boleh define cos squared theta adalah 1 plus cos 2 theta per 2. Meaning, kalau saya integrate cos squared theta, sama je macam saya integrate 1 plus cos over 2 tu. Itu bukan jawapan integrate cos squared. Ramai pelajar yang salah faham. Itu bukan jawapan. Itu dia cuma convert dia kepada something else so that we can integrate cos squared. So same goes to sin squared. Dia datang daripada that formula. As you can see, the last formula tu 1 minus 2 sin squared. Itu. So kita susun dia sampai kita dapat sin squared theta equals to 1 minus. Kalau awak perasan, 1 plus cos 2 theta over 2, 1 minus cos 2 theta over 2. Dia punya nombor 1 cos 2 theta 2. 1 cos 2 theta 2. Sama je. Yang berbeza cuma apa? Dia punya tambah dan tolak kan? So cara saya ingat, cos dengan cos sama mesti tambah. Bila dia berbeza sin dengan cos, macam integrate sin squared ni, dia mesti tolak. Itu cara saya ingat lah. Kalau tak ingat, tengok dekat muka surat depan. Dekat buku soalan tu. Jangan lupa, always tengok muka surat depan. Mesti ada formula dia. Formula diberi. Jangan risau. Tapi jangan pula ambil kesempatan untuk tak hafal lah. Bila buat banyak kali mesti ingat ni lah. Okay, so sama juga integrate sin squared adalah sama macam kita integrate yang sebelah tu. So ingat, ini bukan jawapan. Kita convert je dia untuk mudahkan kita integrate. So ni contohlah saya bagi macam mana daripada 2x ini menjadi 4x sebab daripada formula yang kita ada tu tadi. So untuk cos squared, dia adalah 1 plus cos 2 theta over 2. Nampak tak dekat sini dia punya angle tu double. So kalau dekat cos squared tu 2x, maka double kepada 2x adalah 4x. Sama juga macam kita tengok dekat bahagian example yang kedua tu, sin squared 3x. So formula dia kan sin squared theta equals to 1 minus cos 2 theta over 2. So nampak tak? Theta, 2 theta. Double. Sebab tu nama dia double angle formula. So bila theta kita adalah 3x, bila kita double kan dia akan jadi 6x. Double means darab 2 bukan kuasa 2. Takut terconfuse pula. So boleh nampak 2 dekat bahagian bawah tu kan per 2, kita keluarkan jadi constant. So now kita boleh integrate dengan mudah. Integrate 1 dapat x. Integrate cos dapat sin. Apa aku tulis ni? Sorry, buat malam tadi bengong. Sin tau sini. Nampak tak? Dekat bahagian kotak jawapan bawah tu, sin. Integrate cos dapat sin. Sorry. Tolong betulkan siapa yang print nota. Dekat final answer bawah sekali tu, integrate cos dapat sin. Okay, so kita pergi ke example yang diberi dalam tutorial. So boleh nampak dekat sini sin squared x over 2. Okay, so saya pisahkan dia sekejap so that kita boleh nampak dia berasingan lah. Sekejap Okay, saya zoom in. So integrate, 5 saya terus bawa keluar. Kita ada sin squared x over 2 dx plus integrate 2 dx. Saya asingkan dia so that dekat bahagian sin squared ni kita tak terconfuse lah. Nanti dah terror, kita boleh terus integrate je. Tak payah nak asing-asingkan. So sekarang kita ada sin squared, theta dia adalah setengah x. Macam mana nak buat dia punya double angle dia tu? So kalau tak nampak, saya buat dekat tepi sini. Sin squared theta adalah 1 minus cos 2 theta over 2. So kalau kita punya theta kita adalah setengah x kan, x over 2 tu. Maka dekat sini cos 2 darablah dengan setengah x tu theta pula.
per 2. Nampak tak? Saya kata jangan kacau theta kan. Tapi dekat sini awak boleh nampak. Saya memang zoom in sehabisnya ni. Ni 2 theta adalah kita punya angle kan. So dekat sini 2 dengan setengah X tu adalah angle kita. So within angle tu, dalam tu kita bolehlah kacau. Sebab dia sama spesies. So 2 dengan 2 ni boleh potong. So tinggallah cos X. Maka inilah yang kita akan masukkan dalam kita punya integration tadi. Okay, so ke kiri kita ada 5, integrate 1 minus, tadi kita dapat apa? Cos X per 2 dx. Integrate 2 dx. So nampak tak dekat bahagian yang bila kita substitute 1 tolak cos X ni, kebanyakan pelajar dia terus buat kotak macam ni. Maksudnya kebanyakan pelajar assume ini adalah jawapan dia. Salah bukan macam tu. Masih lagi integrate. And then barulah kita boleh integrate dia. 2 saya bawa keluar, integrate 1 dapat X minus integrate cos X akan dapat sin X. Tambah integrate 2 dapat 2X tambah C. Okay, so dekat sini sebenarnya kita dah siap lah. Tapi kita boleh nampak yang ini 5 per 2X, ini 2X. Dia boleh combine. So jawapan ni masih belum simple lah. So kalau kita expand ada 5 per 2X tolak 5 per 2 sin X tambah 2X tambah C. Nampak tak X tu boleh combine. So tekan je calculator 5 per 2 tambah 2. So kita akan dapat 9 per 2 X tolak 5 per 2 sin X tambah C. Easy. So saya harap awak tak terconfuse lah dekat bahagian yang saya tukar dia punya angle tu. Okay, so ramai pelajar akan terconfuse sebab angle tu dalam bentuk pecahan. Kalau dia nombor bulat senang kan nak buat. Okay, so kemudian, saya ada 7 minit lagi. Ni soalan last. 4C. So tengok dekat sini, 1 tambah cos 2X kurungan kuasa 2. So nak tak nak kena expand. Kalau awak ingat kita ada integrate AX plus B kuasa N. Ingat ini untuk polinomial sahaja. Ini adalah trigo, so kita tak boleh apply formula ni langsung. So nak tak nak kita kena expand. So kita expand sekejap dekat tepi sini. So 1 tambah cos 2X kurungan tu squared kan. Maksudnya kurungan tu berulang 2 kali. So kita expand baik-baik lah. 1 darab 1, 1 darab cos. So saya ada 1 tambah cos 2X tambah cos 2X tambah, nampak ni? Tadi cos darab 1 dengan cos darab cos. So cos darab cos akan jadi cos squared. Tapi macam mana dengan angle dia? Contoh saya ada sin theta darab sin theta. Jadi apa? Sin squared theta. Adakah theta dia squared sekali? Tak. Macam yang saya cakap tadi, jangan kacau theta. Jangan kacau theta. Kacau trigo je. Jangan kacau theta. So dekat sini dia punya theta untuk cos darab cos masih lagi 2x. Bukannya 2x squared. Okay, so bila kita simplify kita akan dapat 1 tambah 2 cos 2x tambah cos squared 2x. So dah boleh nampak kan kita integrate guna formula yang cos squared tu dekat bahagian belakang tu lah. Okay, so saya masukkan dalam kita punya soalan. Oh, ini definite integral rupanya. Ada limit. So integrate dari 0 hingga pi over 3. So tadi kita ada 1 tambah 2 cos 2x tambah cos squared 2x dx. So kalau nak asingkan integration tu, memandangkan yang belakang tu ada cos squared kan, silakan nak asingkan boleh, tak nak asingkan pun tak ada masalah. Tapi kena pandai lah, hati-hati bila awak direct integrate masa awak tak asingkan benda tu. Okay, so saya ambil langkah selamat, saya asingkan dia. So 0 pi over 3, 1 tambah 2 cos 2x. Yang ni tak ada masalah, dua ketul ni tak ada masalah nak integrate pun. So saya combine dia dalam satu integration and then tambah integrate. So cos squared 2x ni kita boleh buat terus apply dia punya formula. 1 tambah cos, ingat angle dia double. So double kepada 2x adalah 4x. Dia mesti over 2, tak ada over lain, mesti over 2. And then dx. Dan limit dia pun bila asingkan, limit pun mesti sama, 0 pi over 3. So nampak kan dekat sini 2 ni kita boleh bawa keluar jadi 1 per 2 di luar sana. Dan kemudian kita integrate. So integrate 1 akan dapat x tambah 2, integrate cos akan dapat sin 2x over 2. Nampak So ini dah siap. Limit. Kemudian tambah, kan tadi kita dah keluarkan 1 per 2 dekat luar kan. So buat kotak. Integrate 1 dapat x. Kemudian tambah ke dekat situ kan. So cos 4x akan dapat sin 4x per 4. Selesai. Daripada 0 sehingga pi per 3. Kemudian awak substitute lah. Tapi kalau nampak dekat sini, limit dia sama kan. So kita boleh combine. Kalau nak combine silakan, nak buat asing-asing pun silakan, tak ada masalah. Awak boleh nampak dekat sini kalau combine 1x tambah 1 per 2x.
akan dapat 3/2x. Lepas tu 2 ni dengan 2 ni boleh cancel. So dia akan jadi tambah sin 2x. Kemudian kita ada term yang kat belakang sekali tu sin 4x/4. Sebab dia sama limit je kita boleh combine kalau tak sama tak boleh combine. And then substitute everything. Substitute pi over 3 minus substitute 0. So untuk trigo jangan ingat kalau limit kita kosong semua tu kosong jangan. Substitute juga dan masuk dalam kalkulator. Tapi make sure awak kena tahulah kalau awak nak letak semua kosong, awak kena tahu sin kosong adalah kosong. Cos kosong adalah 1. Tan kosong okay, 3 lah sendiri. Okay, so nanti awak akan dapat jawapan lah sama macam dekat final answer yang dekat belakang kesurat tu. Apa entah final answer dia? Tak ingat. Okay, zoom out. Nice. Jam saya 9.59. Okay, so that's it. Kita dah boleh buat dah soalan 1 sampai 6. Cuma kalau ada soalan yang melibatkan integration by part, kalau nak try, boleh tengok sendiri dekat YouTube ini Mathematics 6.4. Bendanya mudah je nak buat. Don't worry. Okay, thank you so much. Bye.